Usaha pemberian vaksin tidak akan sampai ke tahap semasa sekiranya inisiatif hanya menggunakan khidmat petugas kesihatan semata-mata. Ke arah mencapai imuniti kelompok, semua pihak berganding bahu memastikan vaksin dapat diberi kepada seluruh rakyat. Butirannya langsung bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Baik Alif, program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK dijayakan dengan penglibatan petugas sukarelawan dari program mobilisasi vaksin komuniti MOVAC di bawah Kementerian Perpaduan Negara. Di Keningau, Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Bingkor dan UPPM Tulid Suk membantu memudahkan segala urusan penerima vaksin yang hadir di Pusat Pemberian Vaksin PPV bergerak di Dewan Kampung Mansiat, Dewan Masyarakat Apin-Apin dan Dewan Masyarakat Bingkur baru-baru ini. Saya ingin memberikan kredit kepada pengurusan PPV bergerak di Bingkur, Apin-Apin dan juga Mansiat untuk minggu ini kerana dapat menguruskan program PPV bergerak ini secara cukup sistematik. Tidak ada berkumpulan beramai-ramai. Mereka datang kumpulan kecil yang telah diaturkan jadualnya. Pegawai Kesihatan Keningau Dr. Muhammad Nur Haizam Ahmad Narawi ditemui RTM di PPV Bingkor Keningau. Sementara itu, bagi sukarelawan MOVAC yang bertugas di PPV Kampung Mansiat dalam daerah kecil Suk Keningau, masing-masing teruja kerana berpeluang menjayakan program vaksinasi COVID-19. Dan syukurlah Alhamdulillah pada hari ini kami daripada petugas KRT di Mukim Mansiat di sini ini sangat-sangat teruja dengan program yang telah diadakan pada hari ini, iaitu program daripada KKM bersama-sama dengan UPPM kerana telah menganjurkan program vaksinasi di kawasan Terusmadi ini. Jadi kami daripada petugas seramai 21 orang sangat-sangat teruja untuk program pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua orang awam yang datang pada hari ini untuk meminta vaksin kerana mematuhi SOP lah yang dilaksanakan untuk memudahkan kami sebagai sukarelawan dan juga KKM untuk melancarkan lagi program ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Kementerian Perpaduan Negara memberikan kami peluang mengikuti program MOVAC ini. Kami sangat-sangat teruja apabila program ini dibuat di Mukim Mansiat ini. Saya berbangga dapat menyertai program MOVAC ini kerana saya dapat membantu Barisan Hadapan untuk melaksanakan program vaksinasi ini. Lelaki 27 tahun dari Kampung Langkawit Papar yang hilang dihanyutkan arus di muar Sungai Benoni Papar semalam ditemukan lemas awal pagi tadi. Mangsa Muhammad Hashidan Haris ditemui orang awam pada pukul 6.20 pagi, kira-kira 500 meter dari lokasi mangsa dilaporkan terjatuh. Ketika dihubungi RTM, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kimanis Johainin Ruslan berkata, mangsa bersama dua lagi rakannya memancing di kawasan tersebut sebelum menyelam ke dalam sungai selepas enjin sangkut bot miliknya terjatuh ke dalam sungai. Bagaimanapun, mangsa kemudiannya dihanyutkan arus sungai deras. Terdahulu, operasi mencari dan menyelamat SAR melibatkan 5 anggota bomba dimulakan kira-kira 3.33 petang semalam dan ditamatkan 7.45 malam kerana keadaan gelap dan air bergelora. SAR dijangka diteruskan awal pagi tadi dengan bantuan pasukan penyelam dalam air, namun mangsa telah ditemukan orang awam kira-kira pukul 6.20 pagi. Seramai 84 individu membabitkan 29 ketua isi rumah mangsa kebakaran di Kampung Titingan, Tawau pada Isnin lalu dipindahkan serta-merta di 2 pusat kuarantin, iaitu di Institut Pendidikan Guru IPG Balung dan Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau pada Jumaat lepas. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Tawau Kapten Pertahanan Awam Hussain Muhammad Nur berkata, perpindahan tersebut berikutan 6 daripada 2 buah keluarga yang tinggal di antara 3 blok yang terbakar sebelum ini di kuarantin di rumah. Mereka kemudiannya dipindahkan ke Pusat Penempatan Sementara PPS di Balai Raya Kampung Titingan bersama mangsa kebakaran lain. Bagaimanapun, selepas menjalani ujian saringan, 2 daripadanya didapati positif COVID-19.
Kapten Hussain yang juga pegawai pertahanan daerah Tawau berkata kesemua yang dipindahkan ke PPS tersebut telah diarah menjalani ujian saringan. Jawatankuasa bermesyuarat dan berbincang dengan pihak JKM supaya membuat saringan kepada semua mangsa di pusat pembinaan sementara, dan hasil saringan tersebut didapati 2 positif. Jadi apabila 2 positif, baki daripada jumlah yang duduk di pusat pembinaan sementara itu terpaksa kita pindahkan ke Dewan ini. Beliau berkata demikian kepada RTM di Pusat Kuarantin Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau. Setakat ini, 78 orang ditempatkan di pusat kuarantin kompleks berkenaan, manakala 6 lagi di IPG Balung. Kesemua mereka telah menjalani saringan COVID-19 yang dilakukan Kementerian Kesihatan. Dalam kejadian kebakaran kira-kira 9.30 pagi Isnin lalu, 99 ketua isi rumah melibatkan lebih 300 orang kehilangan tempat tinggal. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sandakan membongkar aktiviti penyelewengan dan penyeludupan minyak masak bersubsidi ke negara jiran selepas menyerbu sebuah premis tidak bernombor di Jalan Fok Hin Batu 14 Sandakan Jumaat lepas. Rampasan berkenaan melibatkan 8,085 kilogram minyak masak bersubsidi bernilai lebih RM20,000 dan merupakan yang terbesar tahun ini. Ketua Cawan KPDN HEP Sandakan, Muhammad Hashim berkata, operasi bersama pasukan OCP Sandakan melibatkan Eastern Sabah Security Command ini dilaksana hasil risikan selama 2 minggu. Pemeriksaan awal di premis ini menemukan 305 kotak minyak masak 1 kilogram dengan jumlah keseluruhan 5,185 kilogram. 500 kg minyak masak di dalam sebuah tangki berwarna hitam dan 2,400 kg lagi minyak masak di dalam tangki berwarna putih. Pemilik premis berkenaan mengaku tidak memiliki lesen CSA runcit atau borong dan menjual minyak masak berkenaan kepada restoran dan sektor perindustrian serta negara jiran untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Minyak masak tersebut diisi ke dalam botol sebelum dijual ke pasaran dengan harga industri iaitu RM5.40 sekilogram. Kesalahan berhubung di bawah Seksyen 2/1 dibaca bersama dengan Peraturan 31 iaitu memiliki barang kawalan dengan syak yang munasabah untuk melakukan kesalahan dengan untuk menjual secara runcit. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media di Store Exhibit KPDN HEP Sandakan. Penangguhan pembayaran balik moratorium mampu meringankan beban keuangan peminjam termasuk usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Bercakap kepada RTM di Kota Kinabalu, pensyarah Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Bahagian Ekonomi Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sabah, Herniza Roxanne Markus berkata, penangguhan bayaran balik ini membolehkan peminjam menggunakan wang sepenuhnya digunakan membayar ansuran bulanan kepada sesuatu yang lebih asas seperti makanan dan simpanan kecemasan. Dalam masa sama, penangguhan ini juga memberi peluang kepada mereka untuk mengurus semula kos operasi perniagaan bagi mengelak pembaziran dengan meningkatkan kualiti produk yang ditawarkan. Melalui penangguhan bayaran moratorium ini, sekurang-kurangnya mereka dapat menarik nafas lega dan dapat merancang keperluan mereka menguruskan kos-kos operasi di masa-masa yang sukar ini. Sebelum ini, kerajaan bersetuju memberikan moratorium selama 6 bulan untuk penangguhan bayaran balik pinjaman bank. Moratorium diberikan kepada semua peminjam bank individu, tidak kira golongan B40, M40 ataupun T20 dan usahawan mikro. Tiada dokumentasi perlu dikemukakan semasa permohonan. Namun, bagi peminjam di bawah PKS, semakan akan dibuat oleh bank untuk kelulusan. Baik saudara, sekian paparan dari Sabah kali ini. Tepati janji temu vaksinasi anda. Bersama-sama jayakan sasaran imuniti kelompok negara.